Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar biologi yang sedang menonton video cikgu sekarang ini. Pada hari ini kita akan mulakan dengan bab yang baru iaitu kelestarian alam sekitar. Apa khabar semua? Harap semua sehat dan bersemangat apabila sesi bersemuka akan dimulakan dijangka pada bulan 10 ini. Harap menjadi kenyataan dan harap kita semua selamat menghadapi pandemik COVID-19. Okey, so kita tengok OP kita pada hari ini. OP kita pada hari ini berkenaan dengan bab 10 ini adalah okey. Ingat tajuk kita adalah ancaman alam sekitar. Sekarang ini kita bergelut dengan masalah alam sekitar sentiasa dipaparkan di media sosial, di Facebook, di TV dan sebagainya. Okey. Murid boleh 10.1.2 menganalisis ancaman alam sekitar. 1. Perubahan iklim. 2. Penyahutanan. 3. Pencemaran. 4. Kehilangan biodiversiti. 5. Ledakan pertumbuhan populasi manusia. Pemanasan global seterusnya. Eutrofikasi dan pemanasan global. Itu adalah terma-terma yang kamu perlu tahu. Dan paling penting lagi adalah 10.1.1. Cikgu lupa tadi. Menghuraikan maksud kelestarian alam sekitar. Okey. Baik, itu adalah OP kita pada pagi ini, pada hari inilah. Alright, kira bila masa kamu tengok video cikgu ni, jadi harap kamu dapat ingat OP kita, objektif pembelajaran. Okey, kita mula dengan buku teks. Macam biasa, 201, Ejen Kawalan Biologi Melestarikan Alam Sekitar. Ejen Kawalan Biologi ni dia macam pemangsa semula jadi. Okey, benda-benda yang semula jadi, natural. Okey, untuk mengawal perosak dan sebagainya lah. Okey, ni. Berkonsepkan ekologi yang mengawal serangga-serangga perosak sayuran tanah tinggi seperti kubis, salad dan tomato. Diadema semiclausum, penyengat parasit Cortesia vestalis, penyengat parasit, dan Conosia exigua, langau merupakan contoh ejen kawalan biologi yang terbukti berkesan mengawal serangan serangga perosak. Jadi daripada kita gunakan racun serangga yang mana yang memberikan keburukan kepada sistem badan kita sendiri bila kita konsum sayur-sayuran tersebut, kita menggunakan kawalan secara semula jadi. Teknologi ini merupakan strategi Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI dan Jabatan Pertanian dalam menjamin kualiti serta sekuriti makanan negara selain dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kualiti makanan dan mengurangkan pencemaran alam sekitar, kerana racun kimia tu dia akan memberi impak yang besar kepada alam sekitar. Okey. Ejen kawalan biologi ini bukan sahaja selamat kepada pengguna tapi juga manfaat untuk memelihara kestabilan ekosistem. Okey. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan tanah runtuh. Di mana? Kamu cari sendiri. Alright. Okey, 10.1 kita mula dengan definisi kelestarian alam sekitar. Masih dalam tajuk ancaman alam sekitar ni. So, kelestarian alam sekitar bermaksud keadaan alam sekitar yang kekal sama tanpa mengalami masalah kekurangan, atau penurunan sumber semula jadi dan kualiti alam sekitar yang terjamin untuk satu tempoh masa yang panjang. Okey, jadi apa keyword dia dekat sini? Seperti biasa, kalau kita nak senang ingat, kita mesti tahu keyword dia. Maksud keadaan alam sekitar yang kekal sama tanpa mengalami masalah kekurangan atau penurunan sumber semula jadi. Dan kualiti alam sekitar yang terjamin untuk satu tempoh masa yang panjang. Jadi keyword dia dekat sini, dia kekal sama. Nombor 1, kekal sama tanpa mengalami kekurangan atau penurunan sumber semula jadi. Ini nombor 2. Dan kualiti alam sekitar terjamin. Ini nombor 3. Dan satu tempoh masa yang panjang. Ini nombor 4. Ini keyword dia. Kelestarian alam sekitar maksud ni sumber semula jadi kita kekal pada masa yang panjang, pada tempoh yang lama. Itu dia dimaksudkan dengan kelestarian alam sekitar. Sumber semula jadi kekal tanpa mengalami masalah kekurangan. Okey. So, ini penerangan tambahan. Kelestarian alam sekitar memastikan keperluan masa ini dipenuhi tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Kita yang hidup pada generasi sekarang ni, zaman sekarang ni, kita mesti fikir untuk generasi akan datang. Itu
adalah merupakan salah satu konsep kelestarian alam sekitar. Kita tak boleh fikir diri kita je. Kalau kita fikir diri kita je, anak cucu kita nanti, dia orang tengok apa je. Entah tak kena burung. Semua burung dah pupus. Habis cerita. Okey. Kesejahteraan alam sekitar akan terganggu jika kelestarian diabaikan. Pertambahan populasi manusia telah menimbulkan konflik antara keperluan untuk memenuhi kehendak manusia dengan keperluan untuk memelihara alam sekitar. Rumah semakin bertambah apabila manusia semakin bertambah. Bila rumah bertambah, of course penerokaan tanah yang baru pun bertambah. Bila penerokaan tanah yang baru bertambah, ini menyebabkan hilangnya habitat sumber semula jadi. Habitat haiwan hilang, sumber semula jadi hilang. Ini menyebabkan masalah memberi implikasi kepada alam sekitar. Penggunaan tong kita semula merupakan salah satu strategi melestarikan alam sekitar. Adakah kita mengamalkannya di sekolah terutamanya? Ada banyak tong semula jadi di sekolah, tapi ke mana kamu buang sampah? Ini tengok tong kita semula ni. Dia ada biru, ada orange dan ada coklat. Dan masing-masing mempunyai bahan yang berbeza untuk dimasukkan ke dalam tong tu, sampah yang berbeza. Penggunaan tong ni adalah strategi. Ini dapat mengurangkan penggunaan sumber tidak boleh diperbaharui. Ni tengok. Ni dia ada bagi tahu ni biologi aplikasi. Jap. Okey, kalau kita tengok di sini, ni ada warna dan kegunaan dia. Warna tong. Dia ada kod dia biru untuk kertas, coklat untuk kaca, manakala jingga, logam dan plastik. Bukan orange tadi, jingga. Sorry. Maafkan cikgu. Alright. Jadi sekarang ni, kita tengok ancaman alam sekitar. Ini aktiviti 10.1 ni kita abaikan dahulu. Ancaman alam sekitar berpunca daripada aktiviti manusia terhadap ekosistem. Okey, ancaman dan kemusnahan alam sekitar berlaku secara berterusan dan memberikan kesan negatif kepada kehidupan. Secara berkumpulan bincangkan tentang ancaman perubahan iklim terhadap manusia dan alam sekitar. Tak apa, hari ini biar cikgu saja yang discuss. Kalau kamu perhatikan di dalam buku teks ni terdapat pelbagai, ada berapa ni? 4 gambar. 4 gambar. Nombor 1, gambar hutan terbakar. Sering kali berlaku di tempat yang mempunyai taburan hujan yang rendah. Kemudian satu lagi, penyu makan plastik. Okey, penyu ni dia tak ada akal. Dia tengok objek terapung, mungkin dia ingat obor-obor, dia makan plastik. Okey, sebab obor-obor merupakan makanan favourite dia. Okey, jadi apabila plastik tu masuk dalam sistem badan dia, bayangkan sistem pencernaan dia tersumbat dan sebagainya, dia tak dapat berkumuh. Sistem tinja dia tinja tak dapat keluar. Itu menyebabkan penyu ni mungkin mengalami kematian. Masalah kesihatan dan menjurus kepada kematian lah. Kemudian kita tengok lagi, ini kilang. Kilang ni, tengok apa yang dikeluarkan oleh kilang. Asap yang banyak. Asap ni tidak bagus untuk alam sekitar, untuk kita dan kehidupan yang lain. Ini penebangan hutan. Penebangan hutan, kamu tengok pokok kayu yang besar ni, dia mengambil masa berpuluh-puluh tahun, in fact beratus tahun untuk tumbuh sebesar itu. Tetapi apabila penerokan hutan berlaku, sekelip mata saja, jentolak boleh menolak kayu tersebut, chainsaw boleh memotongnya dan menyebabkan kayu tersebut tumbang dan mati. Jadi ini memberikan implikasi secara tidak langsung kepada alam sekitar dan juga diri kita sendiri. Ni perubahan iklim dan pemanasan global. Kita terus sambung sebab kita tengok OP kita tadi. Ini OP kita masih lagi di sini. Okey, perubahan iklim, penyahutanan, pencemaran, kehilangan biodiversiti, ledakan pertumbuhan populasi, kita masih membincangkan perkara tersebut. Okey, so perubahan iklim dia merujuk kepada perubahan suhu bumi. Okey, taburan hujan dan perubahan angin secara drastik. Ada 3 benda yang disebut di sini. Apa benda tu? Suhu bumi. Okey. Jap, ini dia. Suhu bumi. Kemudian taburan hujan dan perubahan angin secara drastik. Ini adalah perubahan iklim. Okey. Kalau kamu buat peta Aiting, perubahan iklim, 3 benda ni mesti ada. Okey. Next. Gambar foto 10.2. 10.2 nanti kita tengok apabila cikgu dah keluar daripada skrin menulis ni. Apabila pancaran cahaya matahari memasuki atmosfera bumi, sebahagian daripada pancaran itu dipantulkan semula ke atmosfera bumi dalam bentuk sinar inframerah. Sepatutnya dia keluar, tetapi ini dia terpantulkan semula. Semasa pembebasan tenaga haba, kebanyakan daripadanya akan diserap pula oleh gas rumah hijau seperti gas karbon dioksida yang kita hembuskan semasa kita bernafas. Populasi manusia semakin meningkat. Okay? Kemudian ada banyak lagi sumber yang boleh menyebabkan bagaimana pertambahan gas karbon dioksida ini. Alright, gas metana.
Gas nitrogen oksida, gas klorofluorokarbon CFC yang terdapat dalam atmosfera bumi ini semuanya menyerap tenaga haba. CFC kamu tahulah keluar daripada aircon, merupakan gas penyejuk hawa dingin tu. Okey. Dan mengelakkannya dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Okey, satu puncanya adalah dipantulkan semula ke atmosfera bumi dalam bentuk sinar inframerah. Yang kedua, gas rumah hijau dia menyerap tenaga haba. Ini menyebabkan pemanasan global. Alright. Tenaga haba yang tidak dipantulkan ini memastikan suhu bumi tidak terlalu sejuk. Okey, tengoklah pada skrin ni. Okey, tidak terlalu sejuk untuk kemandirian organisma. Maksudnya panas. Okey, maksudnya panas. Organisma yang tidak tahan panas, dia akan mati. Alright? Jadi kita tengok di sini. Kebanyakan gas, contohnya gas karbon dioksida terbentuk secara semula jadi. Walau bagaimanapun, aktiviti manusia telah menyebabkan kepekatan gas-gas ini meningkat. Dan lebih banyak tenaga haba terperangkap. Seterusnya meningkatkan suhu bumi. Keadaan ini dikenali sebagai gas kesan rumah hijau. Ini kamu biasa dengar daripada tingkatan 1 hinggalah sekarang tingkatan 5. Kamu biasa dengar kesan rumah hijau ni. Bagaimana kesan rumah hijau ni memberikan banyak keburukan dia kepada planet kita bumi. Alright, salah satu yang paling besar sekali adalah peningkatan suhu bumi yang akan menyebabkan pemanasan global. Alright. Kemudian apabila suhu bumi meningkat, paras air laut pun meningkat. Ini menyebabkan banyak pulau-pulau tenggelam. Okey, banyak banjir berlaku. Alright. Apabila kenaikan aras laut menyebabkan pencairan ais di kutub ni. Kalau kamu tengok National Geographic ataupun filem-filem berkaitan dokumentari alam sekitar di Netflix, kamu dapat tengok sendiri mereka rakam bagaimana ais itu mencair dari masa ke semasa. Sangat menakutkan kalau kita fikirkan kesan dia kepada penduduk daratan. Nanti kamu akan tengok pada suatu ketika mungkin dia pulau tu ada. Next kamu pergi ke tempat yang sama, pulau tu dah tak ada, dah tenggelam sebab paras air laut sentiasa meningkat. Okay, berlaku perubahan iklim seperti kemarau dan perubahan arah angin yang menyebabkan ribut taufan. Okay. Alhamdulillah kita berada di garisan khatulistiwa, selamat daripada bencana alam ribut taufan ni. Tetapi saudara kita yang berada di tempat yang lain tidak begitu bernasib baik apabila banyak rumah musnah kerana ribut taufan. Kehilangan flora dan fauna kerana perubahan suhu serta kehilangan sumber makanan dan habitat. Kamu kena faham, ada organisma yang tak boleh hidup pada suhu yang tinggi. Yang disebabkan oleh pemanasan global ni, jadi dia mati. Jadi ini flora dan fauna hilang. Okay, sumber makanan dan habitat pun berkurang, menyebabkan pelbagai implikasi kepada pemangsa khususnya. Ataupun pengguna pertama, pengguna kedua. Okay. Ini ada kebaikan kesan rumah hijau, tetapi kajian ni cikgu tengok dekat dalam menerai carian Mr. Google dan sebagainya, dia lebih banyak keburukan lagi berbanding dengan kebaikan dia. Lebih banyak keburukan lagi. Jadi kita tak akan sentuh banyak tentang ini. Pergi ke muka surat yang sebelah. Alright. Ini apa dia ni? Ini faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau dan gas rumah hijau yang terlibat. Okay. Right. Mari kita tengok. Faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau, pembakaran bahan api fosil. Ini adalah poin pertama. Kamu bakar sampah secara terbuka. Adalah salah satu daripada punca gas karbon dioksida dan nitrogen oksida yang merupakan gas rumah hijau ini bertambah. Aktiviti penyahutanan. Okay. Hutan merupakan tempat tumbuh-tumbuhan. Apabila kita bakar hutan, potong pokok, okay, kemudian kita tebas dan sebagainya, itu menyebabkan pokok mati. Jadi apabila pokok mati, tidak ada organisma yang menggunakan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida semakin bertambah kerana manusia sentiasa ada dan organisma yang lain juga. Okay, tidak ada yang menggunakannya selain daripada pokok. Jadi pokok yang tumbang tadi menyebabkan karbon dioksida bebas bertebaran di atmosfera dan bertambah saban hari. Okey. Jadi itu punca, itu kesan apabila aktiviti penyahutanan ini berlaku. Kemudian aktiviti penternakan. Kita menternak gas metana.
hasil daripada tinja, okey, kerbau, lembu dan sebagainya. Kemudian aktiviti pertanian. Ini pertanian adalah of course menggunakan baja nitrogen, boleh menyumbang kepada peningkatan gas nitrogen oksida, gas rumah hijau. Penggunaan bahan penyejuk. Siapa yang tahan panas, duduk dalam rumah tanpa kipas, tanpa penghawa dingin. Jaranglah. Zaman sekarang ni sekurang-kurangnya satu rumah ada satu penghawa dingin. Ini menyebabkan penggunaan klorofluorokarbon yang banyak. Bila dibebaskan di atmosfera, gas ini dia menyebabkan memerangkap haba dan menyebabkan pemanasan global. Dalam sejuk tapi luar sangat panas. Itu yang berlaku. Alright, kamu boleh tengok fenomena El Nino menyebabkan cuaca panas dan kering melampau sehingga menyebabkan kemarau. Tengok tumbuh-tumbuhan ni berwarna kuning dah, sepatutnya hijau cantik. Tapi kurang air, tanah merekah menyebabkan tumbuhan-tumbuhan ini hijau, layu dan mati. Fenomena La Nina menyebabkan hujan lebat yang luar biasa sehingga mengakibatkan banjir yang serius. Kamu boleh tengok kereta ni ditenggelami air. Rumah sampai ke paras pagar. Hampir ditenggelami air. Okay? Kita pernah tengok dalam media sosial benda yang lebih teruk daripada ini. Okey, ini adalah kesan perubahan iklim. Okey. Next, penyahutanan dan kehilangan biodiversity. Cikgu pergi ke ini pula. Dapatkah anda bayangkan apa yang akan berlaku kepada hutan sekiranya pokok-pokok ditebang tanpa perancangan? Penyahutanan ialah penebangan pokok secara besar-besaran. Dia bukan disebut penebangan, dia disebut penyahutanan. Maksudnya hutan itu, pokok-pokok di hutan tersebut ditebang secara banyak. Okey, penyahutanan adalah penebangan pokok secara besar-besaran. Ini definisi penyahutanan, penebangan pokok secara besar-besaran. Penyahutanan merupakan penyebab utama kepada kehilangan biodiversity. Okey, nombor 1, yang menggunakan karbon dioksida hilang. Nombor 2, habitat semula jadi haiwan hilang. Okey, nombor 3, sumber semula jadi pun hilang juga. Alright. Kehilangan habitat, ni nombor 1, kehilangan habitat ni poin 1. Akibat penyahutanan bagi aktiviti pembangunan dan pertanian telah menyebabkan kepupusan. Ni dia punya huraian. Banyak spesies flora dan fauna. Okay. Next. Okay. Tujuan aktiviti penyahutanan. Ini kita kena tahu kenapa kerajaan, kenapa kita perlu untuk menyahutan ni. Nombor 1, memperoleh balak untuk tujuan pembinaan, pembuatan perabot dan kertas. Kita perlukan sumber kayu ini untuk buat kertas. So, sekarang ni banyak konsep sekolah-sekolah menggunakan paperless ataupun penggunaan kertas yang kurang. Telah diterapkan dari masa ke semasa. Inilah dia untuk mengelakkan pokok-pokok di hutan ni ditebang dengan besar-besaran. Kemudian, satu lagi, pembinaan perabot. Contoh di makmal sekolah kita sendiri. Makmal sekolah kita menggunakan kayu. Meja tu menggunakan kayu. Okey, jadi kayu tu datang daripada sebatang pokok yang telah ditebang dan dijadikan papan dan akhirnya dijadikan meja. Tempat untuk kamu tulis love someone, Anissa love Leston dan sebagainya. Alright. Next, melombong mineral. Membuka, ini melombong mineral di dalam tu pula batu-batuan dan sebagainya kita nak ambil. Okey, tapi pokok berada di atas tanah tu kena ditebang. Sudah. Kemudian membuka kawasan untuk menjalankan aktiviti pertanian. Ini kalau orang nak buat ladang sawit di Malaysia, popular dengan ladang sawit yang selalu menyahutan secara besar-besaran. Membina kawasan perumahan dan jalan raya. Ini apa boleh buat? Manusia, populasi semakin bertambah. Jadi apa yang berlaku? Kesan negatif dia. Nombor 1, hakisan tanah. Okay, baru-baru ini tanah runtuh. Banjir kilat. Okay, perubahan iklim, kehilangan biodiversity, mengganggu kitar nitrogen, kitar air dan kitar karbon, kehilangan kawasan tadahan air. Ini. Kehilangan kawasan tadahan air maksudnya air hujan direct jatuh ke tanah. Itu yang boleh menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh dan sebagainya. Okay, tiada yang mencengkam tanah. Tak ada pokok, akar pokok yang mencengkam tanah tu mati, jadi tak ada yang mencengkam tanah, menyebabkan banjir, menyebabkan hakisan tanah. Okey,
Dan paling penting sekali kehilangan biodiversity lah dan kehilangan habitat. Malaysia kehilangan badak sumbu Sumatera betina terakhir selepas Ilman disahkan mati pada 23 November 2019. Tak lama. Ni 2021, kira 2 tahun. 2021, 2020, 2019. Di Santuari, badak Borneo hutan simpan hidupan liar tabin di Lahad Datu, Sabah. Iman menghidap ketumbuhan pada uterusnya beberapa tahun sebelum mati. Tengok. Habis dah. Tak ada dah di Malaysia. Badak sumbu Sumatera betina. Habis. Iman mati, tak ada yang menyambung legasinya. Terakhir. Sian, Nanti generasi akan datang terdapat tengok badak sumbu Sumatera ni. Okay, next. Kita pergi kepada sikit lagi. Ini perubahan global yang menyebabkan oleh pencemaran menjadi penyumbang kepada kehilangan biodiversity, pemburuan kehidupan liar secara haram bagi tujuan industri makanan, perubahan dan kraft tangan mengakibatkan penggunaan populasi spesies, mengakibatkan pengurangan populasi spesies haiwan yang membawa kepada kepupusan spesies. Okey, selain itu kejadian hujan asid menyebabkan pH air menjadi rendah, kebanyakan telur ikan tidak dapat menetas dan sebilangan ikan dewasa mati. Jadi kita tengok poin-poin yang penting di sini. Okey, perubahan global disebabkan oleh pencemaran menjadi penyumbang kepada kehilangan biodiversity. Kehilangan diversiti. Perubahan global menyebabkan kehilangan biodiversiti. Pemburuan hidupan liar secara haram bagi tujuan industri makanan. Perubatan dan kraft tangan mengakibatkan pengurangan populasi spesies haiwan. Okey, pengurangan populasi spesies haiwan. Ini Ini dia punya sebab pemburuan hidupan liar secara haram. Okey, dia punya huraian mengakibatkan pengurangan populasi spesies. Kemudian haiwan yang membawa kepada kepupusan spesies, membawa kepada kepupusan spesies. Ini huraian tambahan dia lah. Selain itu, kejadian hujan asid. Ini nombor 3 yang ditulis di sini. Menyebabkan pH air menjadi rendah. Ini dia punya poin. pH air menjadi rendah. Huraian dia. Kebanyakan telur ikan. Kita tengok huraian dia ada A. pH air menjadi rendah. Telur ikan tidak dapat menetas. B. Dan sebilangan ikan dewasa mati. C. Ada 3 di sini. A, B, C. Okey, apabila hujan asid ni berlaku. Alright. Ini hujan asid ni selalu disebabkan oleh kilang, asap kilang tadi. Okey, asap kilang menyebabkan hujan asid. Ini adalah gambar 10.3 ni adalah merupakan penyahutanan menyebabkan hakisan tanah dan banjir. Ini permukaan tanah terdedah kepada cahaya yang terik. 1. Kemudian tiupan angin lagi, hakisan oleh angin. Sebab tidak ada yang menghalang ataupun menghadang angin tu jadi angin direct pergi ke tanah. Okey, kemudian hujan pula larut resap berlaku sebab direct, tidak ada yang menahannya macam ni. Secara perlahan air itu turun, ni tak, dia terus pergi ke tanah, permukaan tanah. Kemudian dia menyebabkan tengok hakisan air pula apabila dia berdekatan dengan sungai. Sungai kalau pasang hujan lebat, air dia deras, ini menyebabkan hakisan dekat tebing sungai. Ini longokkan tanah yang baru. Okey. Apabila dia terakis, longokkan tanah ini menyebabkan sungai menjadi semakin cetek. Bila sungai semakin cetek, ini boleh menyebabkan banjir kilat. Ni, aras air lama sepatutnya dia di bawah ni. Aras air baru dia di atas. Kamu tengok ni, di atas, tinggi. Ini menyebabkan banjir. Alright? Next. Tak ada kebaikan daripada penyahutanan ni. Kecuali penambahan barang-barang perabot dan penambahan rumah dan sebagainya. Eutrofikasi, peningkatan pertumbuhan alga. Apa itu eutrofikasi? Alga. Apabila sebut eutrofikasi je, alga. Alga ni dia boleh menyebabkan kehidupan akuatik yang hidup di dasar sungai atau di dasar kolam mati. Okey, ini. Kematian kehidupan akuatik dan kemerosotan kualiti air merupakan kesan daripada proses eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan proses sesuatu ekosistem air menjadi kaya dengan nutrien. Kita tengok ni, masih berjalan lagi ke? Ya, masih. Okey. Macam-macam satu proses ekosistem air menjadi kaya dengan nutrien. Apabila baja yang berlebihan jatuh mengalir ke sungai, meresap ke dalam sungai, baja ini menyebabkan alga seronok. Alga tumbuh dengan banyaknya, warna hijau di atas permukaan sungai itu. Apa yang berlaku? Dia menghalang cahaya matahari direct masuk ke dalam sungai. Okey. Alright, next. Mana dia? Penggunaan baja nitrat dan fosfat secara berlebihan dalam aktiviti pertanian dan faktor lain turut menyebabkan eutrofikasi. Ni, dia punya rajah 10.4. Lebihan sisa nitrat dan fosfat dialirkan oleh air hujan ke dalam tasik dan sungai.
peningkatan nitrat dan fosfat merangsang pertumbuhan alga dengan pesat sehingga menutup permukaan air. Ini konsep dia yang pertama, menutup permukaan air. Kamu kena tahu. Tu anak cikgu nangis. Biasalah tu. Okey, menutup permukaan air. Nombor 1. Keadaan ini disebut sebagai eutrofikasi. Okey, apabila permukaan air ditutup oleh alga yang banyak ni. Keadaan ini menyebabkan mengurangkan penembusan cahaya matahari ke dalam air. Cahaya matahari tak dapat tembus ke dalam air. Tumbuhan yang hidup di dasar tu yang membekalkan oksigen terlarut kepada ikan ataupun kehidupan akuatik tak dapat sumber cahaya matahari, fotosintesis tak berlaku, tumbuhan tu akan mati. Ni. Kadar fotosintesis oleh tumbuhan akuatik menjadi rendah dan kandungan oksigen terlarut dalam air menjadi rendah. Hal ini menyebabkan tumbuhan dan haiwan akuatik mati. Semakin banyak alga dan organisma akuatik mati, semakin tinggi populasi bakteria pengurai. Apa pula yang berlaku apabila bakteria pengurai ini semakin banyak? Bakteria pengurai akan mengurai tumbuhan dan haiwan akuatik yang mati dengan kehadiran oksigen. Apabila oksigen ada, menyebabkan pengurangan oksigen sebab digunakan oleh bakteria pengurai ini tadi yang melampau di dalam air. Pengurangan oksigen yang melampau, hal ini meningkatkan tahap keperluan oksigen biokimia dan atau disebut dalam bahasa Inggerisnya biochemical oxygen demand. Okey. Ini eksperimen yang cikgu buat di Sungai Samak Upsi suatu ketika dahulu. Cikgu mengira BOD di kawasan tersebut. Semakin tinggi biochemical oxygen demand ni, maksudnya organisma di dalam tu memerlukan oksigen yang banyak untuk hidup sebab oksigen dia kurang. Demand, keperluan oksigen tu tinggi. Maksudnya oksigen kurang. Kalau bertambah kurang lagi dengan pertumbuhan alga yang makin pesat ni, alga mati, dia penguraian dia menggunakan oksigen juga, itu menyebabkan penggunaan oksigen terlarut yang berlebihan. Oksigen kurang, tumbuhan ataupun kehidupan akuatik akan mati. Ini keperluan oksigen biokimia ialah jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria dan kulat untuk menguraikan bahan organik di dalam air. Okey, kulat untuk menguraikan bahan organik dalam air. Tahap BOD yang tinggi apa? Menunjukkan bahawa kualiti sumber air tersebut rendah dan menandakan terdapat banyak bahan organik serta mikroorganisma pengurai di dalam air. Ni poin dia. Alright, poin kamu kena ambil poin di sini. Bila BOD tinggi menunjukkan kualiti air tersebut rendah. Ini nombor 1. Dan menandakan terdapat banyak bahan organik serta mikroorganisma pengurai. Ini nombor 2 di dalam air. Tahap BOD yang rendah pula menunjukkan kualiti air yang baik. Ini poin yang seterusnya. Nombor 3. Hal ini berlaku kerana kandungan oksigen terlarut adalah tinggi dan tidak tercemar. Kamu tengok gambar ni, faktor-faktor menyebabkan eutrofikasi. Ni aktiviti pelubungan menyebabkan eutrofikasi, kuasa pembinaan nitrat dan fosfat, penghasilan baja lah, kandang kambing dan najis haiwan, kan tinja tu masuk ke dalam sungai, kebun, apabila penggunaan baja, nitrat dan fosfat, okey. Sebab nitrogen, ingat tumbuh-tumbuhan memerlukan nitrogen untuk pembinaan klorofil, pigmen klorofil. That's why dia berwarna hijau. Okay, alga tu berwarna hijau. Semakin banyak nitrogen, semakin seronoklah tumbuh-tumbuhan organisma bernama alga. Rumah teres, sisa deterjen fosfat. Deterjen kita terdiri daripada fosfat mengalir ke dalam sungai, kita buang daripada sinki, daripada hos aliran parit dan sebagainya. Rumah pangsa air kumbahan tidak terawat, loji kumbahan air kumbahan terawat, kilang bahan buangan domestik. Kamu boleh tengok. Ini menyebabkan ekosistem tasik menjadi kaya dengan nutrien. Jadi alga pun seronok. Hidup dengan banyak hingga menutup dasar permukaan sungai. Sebelum membuang sampah di merata-rata tempat, kita perlu berfikir tentang kesannya terhadap alam sekitar. Betul tu? Betul, membuang sampah sarap dan sisa toksik ke dalam sungai atau longkang akan menyebabkan penyebaran air. Baru-baru ini juga ada penduduk kampung beritahu terdapatnya bau busuk datang daripada sungai. Bila dicek-cek, rupa-rupanya ada pembuangan bahan daripada kilang toksik. Okey. Jadi ini adalah definisi-definisi yang kita dah belajar. Kalau ikutkan, kita akan pergi kepada pencemaran lepas ni. Tetapi cikgu berhenti setakat di sini sahaja.
Okey. Okey, kita tengok sekejap pencemaran ni, nanti kita sambung nanti ya. So, ini cikgu nak tunjukkan kepada kamu lah. Cikgu dapat daripada Mr. Google Okey. Ni greenhouse effect ni, apa dia, kesan rumah hijau kesan rumah hijau. Ni kesan rumah hijau, kita tengok kesan rumah hijau. Ni kebaikan dia kurang berbanding dengan dia punya keburukan. Keburukan dia tu lebih nyata lagi. The greenhouse effect is a natural process that warms the Earth's surface. When the sun's energy reach the Earth atmosphere, some of it is reflected back to space and the rest is absorbed and radiated by greenhouse gases. Maksudnya sepatutnya dia keluar ke angkasa lepas, tetapi kerana gas rumah hijau tadi memerangkap sinar inframerah ni, dia terpantul semula ke bumi, menyebabkan pemanasan global. The problem we now face is that human activities, particularly burning fossil fuels, coal, oil and natural gas, agriculture and land clearing, are increasing the concentrations of greenhouse gases. This is the enhanced greenhouse effect, which is contributing to warming of the earth. Maksudnya ini dia punya gambar dia. Kira flash dekat sini ya. Step 1, solar radiation reach. Okey, tak apa, dia hilang. Ni step 1, agak slow sikit. Solar radiation reach the Earth's atmosphere, some of it is reflected back into space. Kita tengok nombor 1 ni, tengok dia datang ke bumi, kemudian dia dipantulkan semula ke angkasa lepas. Step 2, the rest of the sun energy is absorbed by the land and the ocean heating the Earth. Okay, bila dia memanaskan bumi. Step 3, heat radiates from Earth towards the space. Lepas dia memanaskan bumi, dia dipantulkan semula ke angkasa lepas. 4, some of this heat is trapped by greenhouse gases in the atmosphere, keeping the Earth warm enough to sustain life. Ini kebaikan dia. Kebaikan dia, bila dia warm, dia tak sejuk, beku seperti Antartika, ada kehidupan hidup. Okay. Kemudian step 5, namun human activities such as burning fossil fuels, agriculture and land clearing are increasing the amount of greenhouse gases released into the atmosphere. This is trapping extra heat and causing the earth. Apa dia tadi? Tak sempat dah baca. Okay, causing the earth maksudnya lebih panas. Menyebabkan bumi lebih panas. Ni cikgu boleh baca ni. This is trapping extra heat and causing the earth temperature to rise. Dia ada kebaikan dia sebab dia menyebabkan bumi panas secara medium. Kalau yang natural, bumi panas secara medium menyebabkan kehidupan dapat hidup. Tetapi apabila extra heat ini berlebihan diperangkap oleh greenhouse gases yang semakin banyak ini, menyebabkan suhu semakin naik melampau lebih daripada yang sepatutnya. Jadi kebaikan dia tadi, dia sustain life. Dia membolehkan kehidupan apabila suhu yang minimum, sebab dia merupakan kesan semula jadi. Okay, ada yang dipantulkan secara semula jadi sebab karbon dioksida kan sentiasa kita bebaskan. Okay, jadi semula jadi dia dipantulkan ke bumi, menyebabkan bumi panas secara natural. Tetapi apabila gas rumah hijau ni semakin banyak, dia menyebabkan temperature semakin meningkat pula. Dia memerangkap temperature extra heat yang sepatutnya pergi ke angkasa lepas tu. Okay, jadi itu saja yang kita akan bincangkan pada hari ini. Sekiranya kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanyakan kepada cikgu. Boleh komen di ruangan komen di bawah ini juga. Okay, sekiranya tak ada apa-apa, itu saja daripada cikgu. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.